Dia terkejut bila dia tengok nenek tu sebab keadaan fizikal nenek tu tak sama seperti orang yang berusia 86 tahun pun. Dia nampak seperti orang yang masih muda, yang masih gagah. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Jadi untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang susuk dan juga Pika akan selitkan bersama kisah tentang azabnya si pemakai kepada susuk ni tadi. Susuk ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai charmed needles ni merupakan antara salah satu daripada ilmu hitam yang sangat sinonim dengan masyarakat di Malaysia, khususnya masyarakat Melayu lah. Dan harga susuk ni kalau dekat Malaysia, dia mengikut pada tahap power yang ada dekat susuk tu. Maksudnya lagi power susuk tu, lagi mahal. Malah ada juga laporan yang mengatakan yang harga susuk ni sebenarnya boleh mencecah sehingga puluhan ribu ringgit. Jadi adakah susuk ni adalah sesuatu ilmu hitam yang asalnya datang daripada tanah Melayu? Sebenarnya tak. Rupa-rupanya susuk ni telah pun wujud sejak beberapa ribu tahun lepas. Di mana pada zaman Fir'aun lagi susuk ni memang dah ada dah. Katanya ada satu ni lelaki ataupun perempuan, Pika tak tahu, tak pasti. Cuma mereka katakan yang orang ni dia memakai susuk pada zaman Fir'aun yang membuatkan dia yang pada masa tu berusia ratusan tahun kelihatan seperti seseorang yang berusia belasan tahun. Maksudnya masih bergetah lagi. Susuk ni sebenarnya dia ada beberapa jenis tau. Tapi yang paling popular adalah dalam bentuk jarum. Dan jarum tu kebiasaannya dibuat daripada sama ada besi, emas, belian ataupun mungkin juga daripada tembaga. Selain itu juga, susuk ni turut datang dalam bentuk serbuk yang mana mereka katakan yang serbuk ni memang sangat-sangat susah untuk dibuang. Sebab korang bayangkan serbuk yang ada dekat badan yang kita tak nampak dengan mata kasar. Biasanya bila kita sebut tentang susuk, kita akan nampak ilmu hitam untuk mencantikkan perempuan. Biasanya perempuan lah yang suka pakai susuk ni untuk nampakkan mereka tu lebih menarik, lebih cantik kan. Tetapi sebenarnya susuk ni ada beberapa tujuan tau. Antaranya ialah untuk pengasih, seri wajah, pelaris diri ataupun pelaris kedai, sebagai ilmu penunduk, sebagai ilmu pendinding. Dan kalau di kalangan penyanyi, biasanya mereka menggunakan susuk ni untuk memerdukan suara mereka dan juga untuk menguatkan nafsu dan juga pulih dara. Kalau susuk yang digunakan untuk ilmu penunduk ni, kebiasaannya digunakan oleh orang-orang atasan. Maksudnya mungkin dia ni bos ataupun golongan politik ke. Bukan menuduh. Contoh. Okey. Yang mana mereka menggunakan ilmu susuk penunduk ni untuk menundukkan pihak lawan ataupun menundukkan orang bawahan. Okey, sebelum kita sambung, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like and share dan jangan lupa juga untuk tekan butang notification ataupun tekan butang loceng tu untuk dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Okey? Susuk ni kalau bagi umat Islam, sebenarnya ia jatuh dalam kategori haram. So, ia telah pun sekutukan Allah. Di mana kebiasaannya kalau orang tu nak pakai susuk, mereka perlu jumpa Tok Bomoh. Dan Tok Bomoh tu akan melakukan beberapa pemujaan. Dan mereka akan seru jin untuk tujuan tertentu. Semua tahu kan yang susuk ni dia ada beberapa jenis. Tetapi kalau bagi susuk di kalangan masyarakat Melayu, mereka mempunyai beberapa pantang larang. Antaranya ialah seperti mereka tak boleh makan pisang tanduk, mereka tak boleh makan pisang abu. Pisang abu korang kenal kan? Biasanya sedap kalau buat pisang goreng. Sedapnya, wah. Dan mereka tak boleh makan keladi, rebung buluh, mereka tak boleh makan sate, mereka tak boleh makan ataupun minum air tebu, especially air tebu hitam. Dan juga mereka ni tak boleh melintas dekat bawah penyidai kain. Korang mesti tahu yang kenapa mereka mempunyai pantang larang ni. Sebab sekiranya mereka melanggar pantang larang tu, katanya susuk ni tadi akan makan tuan. Yang ni lah yang paling bahaya sekali, yang akan memberikan azab kepada si pemakai itu. Bila bercakap tentang azab, Pika nak kongsikan beberapa kisah tentang azab si pemakai susuk ni. Kisah yang pertama ni kononnya berlaku dekat negara jiran iaitu Indonesia.
di mana ada satu kisah seorang nenek yang berusia 86 tahun ni dipercayai telah pun memakai susuk. Tapi disebabkan azab yang terlalu teruk sangat masa dia sakit tu kan, jadi dia terpaksa memanggil pengamal perubatan, yang mana dia suruh orang ni untuk buang segala jenis susuk yang ada dalam badan dia. Sebab dia kata dia dah tak tahan sangat. Dia kata lebih baik kalau dia mati daripada menanggung azab tu. Maksudnya memang teruk sangatlah dia punya azab tu kan. Jadi bila pengamal perubatan ni datang dekat rumah nenek tu, nenek ni umur 86 tahun tau. Dia terkejut bila dia tengok nenek tu. Sebab keadaan fizikal nenek tu tak sama seperti orang yang berusia 86 tahun pun. Dia nampak seperti orang yang masih muda, yang masih gagah. Jadi, orang tu terpaksa spend lebih kurang 5 jam untuk mengeluarkan kira-kira 27 jarum ataupun 27 susuk yang ada dekat dalam badan nenek tu tadi. Dan masa proses nak buang setiap jarum tu kan, memang dia kata nenek tu akan meraung dengan sangat-sangat teruk. Maksudnya memang teruk sangatlah dia punya kesakitan tu. Dan 3 hari sebelum dia mendapat khabar bahawa nenek tu telah pun meninggal dunia, dia kata dia dapat melihat satu susuk tubuh seperti nenek yang datang macam menjelma depan dia dan lepas tu hilang. Macam kisah yang kedua ni pula berlaku dekat Malaysia, iaitu kepada seorang nenek yang berusia 76 tahun. Tapi nenek ni tak adalah kata meninggal dunia ke apa, tak ada kaitan dengan azab ke apa pun. Cumanya dia katakan yang masa dia kecil, arwah nenek moyang dia dulu pernah memasukkan susuk dekat badan dia. Caranya ialah arwah moyang dia tu datang, lepas tu dia masukkan jarum dekat pipi kiri. Kemudian mereka akan, maksudnya nenek moyang dia tu akan gosok. Dia kata masa tu bila masukkan susuk tu, dia tak rasa sakit sikit pun. Dan bila dia pegang kan pipi dia tu, tak ada dah rasa macam jarum ke apa, tak ada pun. Dan bila dia meningkat dewasa, dia tambah sendiri susuk tu dan dia letakkan dekat alat sulit dia. Bila dia mula rasa menyesal pakai susuk ni ialah bila dia dapat tahu yang dia telah pun mendapat kanser. Dan pada masa ni dia tekad untuk panggil ustaz untuk buang semua susuk-susuk yang ada dalam badan dia. Seingat dia cuma pakai 2 susuk je tau, iaitu dekat muka dengan dekat dia punya alat sulit tu. Tapi bila ustaz tu scan, dia sangat terkejut sebab rupa-rupanya dalam badan dia tu ada lebih kurang 7 hingga 9 susuk yang dia tak tahu pun. Mungkin nenek moyang dia yang pakaikan ke apa, yang tu wallahualam, kita tak tahu. Seperti kisah yang ketiga ni pula, katanya berlaku dekat negeri Terengganu, di mana ada seorang perempuan ni, dia berusia dalam 40 lebih. Masa tu dia nampak azab yang ditanggung oleh kawan dia, yang mana kawan dia tu pakai susuk. Mereka ni geng-geng yang pakai susuk. Kawan dia pakai susuk, dia pun pakai susuk. Cumanya pada masa tu dia nampak azab yang ditanggung oleh kawan dia ni, yang membuatkan dia rasa insaf. Sebab apa? Sebab bila selepas orang keluarkan susuk daripada badan kawan dia tu, kawan dia punya muka tu kan berubah teruk. Berubah menjadi sangat hodoh dan sangat-sangat hitam sebelum kawan dia menemui ajal. Jadi bila dia tengok keadaan kawan dia tu yang sangat teruk tu kan, terus dia rasa insaf. Dan pada masa itulah dia pergi jumpa dengan bomoh dan dia telah pun mengeluarkan susuk yang dia pakai. Dan katanya susuk yang dia pakai tu adalah jenis serbuk. Dan kalau jenis serbuk ni kebiasaannya antara cara untuk keluarkan ialah kena berendam dalam kubang kerbau. Dan dalam kes ni, perempuan tu kena berendam selama seminggu semata-mata untuk keluarkan semua jenis susuk yang ada dalam badan dia tu. Jadi, apa pandangan korang tentang kisah Pika kali ini iaitu berkaitan dengan susuk? Apapun, korang boleh komen dekat Pika di komen di bawah. Jadi, apapun jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share dan tekan juga butang subscribe dan juga butang loceng tu supaya every time kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.